Saudara, pandemik COVID-19 juga membawa angin perubahan di kawasan Kampung Glam. Pelbagai perniagaan baru yang menyasarkan pasaran tempatan timbul sejak 2 tahun lalu mempelbagaikan lagi jenis perniagaan di kawasan itu. Wartawan Emilia Amin bertemu dengan beberapa peniaga baru yang mewarnai daerah bersejarah Kampung Glam. Tidak hanya tertumpu kepada pelancong, banyak kedai baru di daerah Kampung Glam kini menawarkan produk untuk pasaran tempatan. Ia menjadikan perniagaan di sini semakin rencam, seperti kedai menjual pelbagai potongan daging premium ini. Sewaktu menetap di Australia beberapa tahun lalu, Encik Sheikh Hafiz tertarik dengan konsep kedai daging di sana dan membawanya ke Arab Street. Bukan sesuatu yang biasa di daerah Kampung Glam, tetapi ia berjaya menarik pelanggan tempatan. Kebanyakan suri rumah akan datang dan mereka akan tanya, daging apa yang sedap? Daging steak. Ataupun kalau mereka mau tomahawk, mereka akan tanya, which type of tomahawk is good? And sampai sekarang kita berterima kasih kepada suri rumah yang datang support kepada kami. Kerana mereka merupakan segmen yang besar, market untuk kami. Perubahan pada campuran jenis perniagaan di Kampung Glam kian ketara selepas pandemik. Sejak 2021, lebih 30 perniagaan baru dibuka menggantikan perniagaan yang dahulu lebih bergantung kepada pelancong. Daripada kedai gaya hidup hingga makanan dan minuman berkonsep baru. Tanpa yang lama, tiadalah yang baru. Rumah-rumah kedai di sini pernah menempatkan para pedagang terdahulu dan kini memberi laluan kepada para usahawan baru, menyuntik kesegaran demi memenuhi cita rasa semasa pada masa yang sama mengekalkan kekayaan warisan. Ini membuka jendela baru dalam sejarah Kampung Glam. Di beberapa kedai, sehingga 70% pelanggannya warga tempatan. Ini termasuk kedai teh tarik milik Encik Ali Reda. Sebenarnya daripada dulu saya memang ada minat untuk nak buat perniagaan. Jadi bila COVID-19, saya was put on unpaid leave. So saya ada nampak some advertisement di Arab Street. Jadi saya said, okay, why not let's try to do something. Satu percubaan yang berbaloi. Daya tarikan pelanggan berulang ke kedai ini, teh tradisional sentuhan kreatif Encik Ali. Dengan sambutan amat baik yang diterima, beliau berpindah daripada kedai kecil ke ruang lebih besar di Arab Street. Di sebalik idea segar muka-muka baru di Kampung Glam, harapan agar daerah ini terus relevan di masa akan datang. Pembaharuan yang saya letakkan di kedai is saya ada some of the new drinks macam teh zafaran, teh masala dan teh tarik, dan cara saya punya teh tarik pun lain daripada kedai-kedai yang lain. Kita boil kita punya tea, and the cara yang kita buat is totally different. Saya juga harap lebih ramai orang akan datang dan menyokong peniaga-peniaga di kawasan Arab Street dan kawasan yang seterusnya seperti Kandahar, Busora, agar mereka tidak hilang di telan zaman. Untuk mencapai misi tersebut, Perikatan Kampung Glam KGA mengumpul maklum balas November lalu bagi membangunkan kawasan bersejarah ini. Antara anggota utama KGA ialah Encik Ibrahim Tahir, pemilik Wardah Books di Basra Street. KGA telah menerima lebih 1,600 maklum balas dari berbagai kumpulan seperti para peniaga, kumpulan kemasyarakatan dan orang awam. Maklum balas yang luas ini penting kerana kita sedar bahawa Kampung Glam ini bukan sahaja kawasan komersial, ya. Ini adalah kawasan budaya, kawasan warisan, kawasan sejarah bagi semua lapisan masyarakat majmuk Singapura. Di sebalik keupayaan menarik perniagaan baru, kebanyakan memberi maklum balas agar warisan Kampung Glam dipupuk, dipelihara dan terus dipamerkan. Kita mesti berusaha agar penyewa baru di kawasan ini atau kedai-kedai baru lebih faham dan akur akan warisan dan ciri-ciri untuk unik di Kampung Glam. Ini mencerminkan komitmen pelbagai pihak terlibat untuk menghormati dan meraihkan nilai-nilai yang membentuk identiti kawasan ini.
Kabar dunia kali ini singgah di Lubnan bagi menampilkan pemandu pelancong termuda di kota Saida. Apakah yang mendorongnya untuk menggalas tugas tersebut? Serta apakah keistimewaan kota yang terletak di pesisiran Laut Mediterranean itu? Inilah tugas sambilan Abdul Rahman Al-Faran 10 tahun setiap hari selepas waktu sekolah. Beliau mengelilingi Bandar Saida di Lubnan, membawa para pelancong melihat tempat-tempat menarik dan bersejarah di sini. Malah, Abdul Rahman mula menggalas tugas tersebut sejak 2 tahun lalu, didorong rasa cinta dan bangganya terhadap kota kelahirannya ini. Ia juga usaha anak kecil ini untuk menambah pendapatan keluarga, memandangkan papanya agak uzur. Berbekalkan sedikit pengetahuan bahasa Inggeris yang dipelajari di sekolah, Abdul Rahman begitu bersemangat berkongsi pengetahuan bersama para pelancong yang mendapatkan khidmatnya. We came here today to see Saida and we met this lovely little boy who showed us the beauty of this lovely city. And he does it full of joy. I'm very happy to be here today to visit Saida. It's very nice to have met this great young boy who is showing us the Amana and all the paintings in the Amana. Abdul Rahman mengasah bakat dengan menemani para pemandu pelancong yang lebih mapan. Beliau tidak menetapkan bayaran bagi khidmatnya, namun menerima sedekah atau tip daripada para pelancong. Cita-citanya satu hari nanti adalah menjadi seorang pemandu pelancong profesional. Berkicau di media sosial minggu ini, aksi seorang ahli bina badan di Taiwan setelah mendapat tahu kudapan kegemarannya sudah habis dijual. Ini bukan rakaman video satu pertengkaran. Lelaki ini sebenarnya begitu kecewa kerana sajian ayam perisa herba Itali yang digemarinya sudah habis dijual. Agaknya dia dah lapar sangat. Selalu orang bina badan ni memang makan dada ayam, kata seorang netizen. Mengamuk sakan pasal tak dapat dada ayam? Peliknya, ni mesti kes cocok badan banyak sangat. Meskipun ramai netizen geli hati melihat gelagat lelaki ini, mereka turut membantah cara polis mengawalnya. Dia dah diam, kenapa masih dipukul lagi? Polis ni terlalu kejam. Namun ada juga yang berkata tindakan pegawai polis itu munasabah dan wajar. Memang padan muka dia, buat kacau aja. Ini bukan keterlaluan, sangat perlu untuk cegah orang lain buat yang sama. Susuli video yang tular di media sosial, netizen langsung memberi lelaki ini julukan Hulk Taiwan.